nak tekankan di sini adalah ini isu yang besar yang biasa bermain dalam kalangan ibu bapa, hatta sampai ke jabatan-jabatan agama Islam berkaitan dengan OKU dan agama, ataupun lebih sinonim dengan isu berkaitan dengan taklif. Isu berkaitan dengan taklif. Untuk makluman, taklif ini adalah istilah merujuk kepada kewajipan ataupun kebertanggungjawaban seorang individu muslim itu untuk melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala suruh dan meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Kalau dalam konteks umurnya, kalau perempuan tu biasanya apabila dia dah 9 tahun dah period tu, maka dia dah tertanggung ke atasnya segala apa yang dia buat, dosa pahalanya. Begitu juga kalau anak lelaki umurnya dah dalam 13 ke 15 tahun tu, maka dah begitu jugalah dia tanggung pada mereka ni untuk dosa pahala tu dia dah kena tanggung sendirilah. So tak ada lagi lah istilah yang selalu kita sebut tentang mereka ini mumayyiz, maknanya masih lagi dalam proses pembelajaran dan sebagainya. So isunya tuan-tuan, puan, ayah, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. So selalu orang tanya tentang anak ni wajib ke untuk diajar sembahyang? Anak ni wajib ke nak ajar dia puasa dan sebagainya? Dan kita tengok dia nak pakai baju pun sendiri pun tak boleh. Nak mandi sendiri pun tak boleh. Hatta nak makan pun dia tak boleh. Kena ada orang bantu. So benda-benda ini yang selalu bermain dalam fikiran, dalam minda ibu-ibu dan ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya nak bawa ini tuan-tuan puan Allah Subhanahu wa taala bukan berkaitan dengan hukum. Ya. Sebab kalau nak cerita tentang hukum ni dia panjang lagi lah. Dia akan panjang lagi. Dan kami pun dah buat satu seminar tentang berkaitan dengan fiqh ibadah OKU, dan resolusi ni kita dah hantar dah ke Majlis Taklim Islam Jabatan Mufti Selangor untuk biarlah, sebab bahagian fatwa ni dia. Bahagian fatwa ni kita saya bukan mufti, saya bukan orang yang dalam bidang fiqh dan sebagainya. So kita biarkan authority yang meletakkan. Tapi untuk makluman tuan-tuan, puan, ayah, ibu dan Allah Subhanahu wa taala, untuk OKU semua kategori OKU sebenarnya taklif. Semua kategori OKU sebenarnya taklif, melainkan OKU yang mempunyai masalah yang melibatkan akal, yang melibatkan gangguan saraf dan sebagainya, ataupun lebih kita mudah kita katakan OKU yang dalam kategori pembelajaran dan pelbagai. Mereka ni dia punya tu dia agak perlu dikaji lebih mendalam. Sebab kita tak nak nanti apabila kita keluar satu hukum, orang akan pakai hukum tu, sedangkan hukum is hukum. Kita kena bezakan di antara hukum dengan dakwah. Sebelum hukum tu kita kena dakwah dulu. Sebab zaman Rasulullah SAW kita melihat bahawa sahabat-sahabat Nabi dia tak ajar hukum dulu. Dia ajar tentang iman, dia ajar tentang dakwah dan sebagainya. Barulah cerita tentang hukum. Begitu juga kalau kita nak mengajar orang-orang bukan Islam untuk memahami apa Islam itu sebenarnya. So kita jangan letak hukum dulu. Apa maksud Islam ni? Kau kena buat gini-gini. Tak. Dia bukan itu kaedahnya. So kaedah pertamanya adalah kita mengajar. Sebab dakwah itu mengajar, bukan hukum. Jadi dalam konteks ini OKU yang lainnya, penglihatan, pendengaran, yang fizikal, mereka ni taklif macam biasa. Tetapi dia ada rukhsah di situ, mengikut kadar kemampuan mereka. Tetapi untuk anak-anak yang pembelajaran dan pelbagai ini, adakah mereka ini tidak taklif di sisi syarak? Adakah mereka ini tidak taklif di sisi syarak? Okeylah kalau kita kata dia tak taklif. Kalau kita kata dia tidak taklif, adakah tidak taklif itu bermaksud mereka tak perlu diajar Quran, mereka tak perlu diajar solat, fardu ain dan sebagainya? Ini a big question mark. Kalau kita cerita tentang hukum tadi, balik-balik kita cerita tentang hukum, kita diwajibkan untuk melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala suruh dan meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, ataupun ketika kita dah taklif, maka barulah terjalan proses-proses penilaian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu yang kita pegang, kita pegang tentang taklif tadi tu,
Maka ni tuan-tuan dan puan yang Allah Subhanahu wa taala. Saya nak tanya satu soalan. Kalau tuan-tuan dan puan ada anak yang tipikal, anak yang tipikal umur tadilah. Kalau perempuan bawah 9 tahun, umur 5 tahun, 4 tahun. Kalau lelaki pun samalah bawah 13 tahun. Umur dia dalam 5-6 tahun macam tu. Saya nak tanya, masa tu dia belum taklif lagi kan? Betul? Dia belum taklif. Okey. Kalau dia belum taklif, jangan ajar dia baca Quran. Jangan ajar dia solat. Sebab dia tak taklif lagi. So jangan ajar. Biar dia hidup secara budak-budak ni. Secara main-main dan jangan diajar dulu. Iqra' jangan diajar, muqaddam jangan diajar, ajak ke masjid jangan diajar dan sebagainya. Apa jawapan? Apa sebenarnya yang bermain di fikiran masing-masing kata, mana boleh ustaz kata melentur buluh biar dari rebuk ni. Kan? Kita nak bagi dulu pendedahan dia terhadap agama. Ya. So, badannya dalam fasa tu kita panggil sebagai fasa latihan. Kita melatih anak kita baca Quran, kita melatih dia solat. So, akhirnya nanti apabila dia dah taklif, so benda tu dah mudah untuk dia. Tak perlulah lepas taklif tu barulah dia nak belajar dan sebagainya. So kita tengok dalam hadis Nabi SAW tentang solat kan. Maknanya diajar solat anak solat tu umur dia 7 tahun. Dilatih umur 7 tahun. 10 tahun tu baru kita watan. So maknanya kita kena faham dalam konteks ini bahawa taklif itu bukan isu dia. Taklif itu bukan isu. Isu dia sejauh mana kita memberi pendedahan kepada anak kita dengan rutin beragama. Sebab kita kena faham secara usul fiqhnya, perbahasannya, agama ini, hak beragama ini selama bernyawa. Maknanya selama anak kita bernyawa ini, dia ada hak. Kalau kita sebut tentang education for all, perjuangan kita dan sebagainya, so dia akan termasuk juga perjuangan kita terhadap anak ini untuk mendapatkan hak dia beragama. So dalam konteks ini, kita kena faham bahawa orang yang nazak pun akhirnya kita bagi agama. Apa yang kita buat, kita ucap, kita perdengarkan dia kalimah la ilaha illallah sebelum dia nak meninggal dunia. So kita perdengarkan, maknanya itu agama bagi dia. So begitu juga dengan anak-anak kita ni. Kalau contoh anak-anak autism sehat, masya-Allah, berlari ke sana ke sini dan sebagainya. So takkanlah kalau kita kata anak-anak kita ni kita ajar dia berenang, kita ajar dia naik kuda, ajar dia macam-macam basikal dan sebagainya. Untuk sampai dalam konteks kita nak ajar dia solat, jom kita nak ajar anak kita solat. Dia tak taklif, tak payahlah ajar solat. Dia akan jadi, yang lain tadi boleh buat. Tetapi apabila kita bawa dia kepada benda-benda yang berkaitan dengan agama, kita tak boleh. So, isu dia bukan isu anak. Isu dia adalah isu kita. Isu ayah. Isu ayah dan ibu. Sebab ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kena ada ilmu, kita kena belajar. Allah hantar dia ni sebab suruh kita belajar, suruh kita teroka ilmu ni. Tapi sebelum ada ilmu tu, nombor satunya adalah kita kena ada iman. Kita kena ada iman. Sebab ilmu tidak mampu untuk melakukan kebaikan tanpa kuasa iman. Ilmu yang kita ada ni tak mampu ataupun tak ada kuasa untuk melakukan kebaikan tanpa kuasa iman. So iman sebenarnya adalah penggerak, bukan ilmu. Iman itu sebenarnya penggerak kita untuk melakukan kebaikan. So dalam konteks ini kita nak melihat bahawa anak-anak OKU ini sama je dengan anak-anak lain. Kita kena berikan dia pendedahan untuk beragama. Begitu juga dengan anak saya. Saya ajar solat dia umur dia dalam 3 tahun, 4 tahun kita ajar dia solat. Sampai sekarang solat dia pun, kalau kita ikut cara kita solat, memang dia tak sampai KPI cara kita solat. Tetapi solat itu adalah bagi saya terapi bagi dia. Quran itu adalah terapi bagi dia. So dia mendengar Quran, kalau kita tengok balik-balik, perasan tak masing-masing anak-anak. Kalau dulu kita trigger anak kita berkaitan dengan agama, so kita akan trigger dia dengan zikir-zikir, perasan tak? Kalau anak saya ni dulu apabila dia apa ni, dia tengok apa di TV SO Oasis tu,
Dia kat TV dia akan buka. Kalau itu masih ada iklan, dia keluar main-main. Apabila mendengar zikir, azan dan sebagainya, dia akan masuk balik. Sebab dulu, kami dulu, rumah kami boleh dikatakan 24 jam dengan azan. Dia punya kelebihan dia tu, dia suka dengan azan. So sampai satu tahap dia dengar azan sampai satu tahap dia dengar azan TV3, azan TV1, azan sampai Brunei, macam-macam negara dia. Sampai satu tahap dia dengar azan yang saya terpelik. So rupa-rupa ni dengar azan Iran.